Pernahkah Anda melalui saat-saat di mana segalanya terasa seperti hancur, dan Anda tertanya-tanya adakah Tuhan telah melupakan Anda? Pernahkah Anda melihat sekeliling dan tidak menemui jalan keluar, tiada harapan, tiada sesiapa yang menghulurkan tangan? Ada hari-hari di mana kesakitan terasa lebih besar daripada iman. Hari-hari di mana beban hidup terasa menekan dada. Di mana janji yang pernah Anda dengar suatu ketika dulu, kelihatan begitu jauh seolah-olah menjadi kenangan. Tetapi pada hari-hari skim Tuhan bekerja dalam diam. Di belakang tabir kehidupan Anda, Dia mula membina apa yang mata Anda masih belum dapat lihat. Mungkin Anda rasa hidup Anda terhenti, tidak bergerak, tanpa arah. Tetapi apa yang Anda panggil sebagai pengakhiran, Tuhan menyebutnya sebagai persiapan. Lihatlah kepada Yusuf, seorang pemuda dengan impian, dengan hati yang suci, seseorang yang hanya mahu melakukan yang betul. Namun begitu, dia dikhianati oleh saudara-saudaranya. Bayangkan betapa sakitnya dijual oleh orang yang dia sayangi. Dia telah dipisahkan dari rumah, dibawa ke tanah yang asing, diperlakukan seperti hamba. Dan apabila keadaan mula membaik, dia dituduh secara tidak adil dan dimasukkan ke penjara yang sejuk dan gelap. Berapa ramai antara kita yang pernah merasa terperangkap, bukan secara fizikal, tetapi emosional? Terperangkap dalam situasi yang seolah-olah tiada jalan keluar. Terperangkap dalam perkahwinan yang tiada komunikasi, dalam hutang yang membebankan, dalam pekerjaan yang menguras tenaga, dalam trauma yang tidak dapat ditinggalkan? Berapa kali Anda bertanya, jika Tuhan mengasihi saya, mengapa Dia membenarkan semua ini? Tetapi kenyataannya adalah, seringkali, apa yang kelihatan seperti kejatuhan hanyalah cara Tuhan meletakkan Anda di tempat yang betul. Di penjara, Yusuf menafsirkan mimpi. Di penjara, Yusuf berkhidmat. Di penjara, dia diingat oleh seseorang yang akan bertemu dengan raja. Adakah Anda faham? Tepat di tempat kesakitan itu, di mana dia kelihatan dilupakan, Tuhan menyambungkan titik-titik yang membawanya ke istana. Sekarang fikirkan tentang hidup Anda. Jika masa sukar yang Anda alami sekarang adalah tempat di mana Tuhan akan menghubungkan Anda dengan takdir Anda, kadang-kadang kita hanya ingin kesakitan itu berlalu. Tetapi Tuhan mahu kesakitan itu mempersiapkan kita. Dia tidak hanya peduli tentang apa yang akan Anda terima. Dia peduli tentang siapa Anda akan menjadi dalam proses itu. Tahu kenapa? Kerana jika Dia memberikan janji itu sebelum waktunya, Ia mungkin akan menekan Anda. Tetapi jika Anda dipersiapkan, apabila Ia tiba, Anda akan tahu apa yang perlu dilakukan. Fikirkan sejenak, berapa kali Anda meminta jawapan segera? Berapa kali Anda mahu keluar dari perjuangan sebelum Anda belajar apa yang Ia perlu ajarkan kepada Anda? Sekarang bayangkan jika Yusuf telah dikeluarkan dari penjara sebelum waktu yang tepat. Dia akan kehilangan pertemuan dengan pelayan raja, yang merupakan penghubung antara dia dan raja. Ada berkat-berkat yang terhubung dengan orang yang Anda belum kenal. Ada pintu yang hanya akan terbuka apabila Anda berada tepat di tempat yang Tuhan mahu Anda berada. Jadi, jangan pandang rendah proses ini. Jangan kutuk keheningan Tuhan. Dia sedang mengaturkan perkara-perkara yang Anda belum fahami. Sementara Anda menangis di dalam bilik Anda, Dia sedang menggerakkan orang, situasi, dan hati untuk Anda. Tetapi Anda perlu teruskan. Jika Yusuf menyerah di penjara, dia tidak akan pernah melihat janji itu menjadi kenyataan. Dan lebih dari itu, dia tidak akan pernah menyelamatkan keluarganya dari kelaparan. Kesakitan Yusuf bukan hanya tentang dirinya. Ia tentang sesuatu yang lebih besar. Mungkin apa yang Anda alami sekarang juga bukan hanya tentang Anda. Mungkin Tuhan sedang mempersiapkan Anda untuk menjadi jawaban dalam kehidupan seseorang. Mungkin Anda akan menjadi orang yang memutuskan kitaran kesakitan dalam keluarga Anda. Mungkin Anda akan menjadi yang pertama berkata, "Saya berjaya." Dan apabila hari itu tiba, kamu akan memahami bahawa segala sesuatu yang kelihatan tidak adil, sukar dan tiada penghujungnya sebenarnya, Ia sedang membentuk dirimu dari dalam. Tuhan tidak pernah membuang walau setitis air mata. Tidak pernah membazirkan satu penderitaan. Mungkin kamu tidak nampak sekarang,
tetapi Dia sedang menulis kisah hidupmu dengan butiran yang akan kamu syukuri nanti kerana tidak melangkauinya. Berapa kali orang-orang terdekatmu meninggalkanmu dan kamu rasa kamu tidak akan tahan? Berapa malam kamu menangis sendirian supaya tiada siapa yang melihat kesakitanmu? Berapa kali dunia memberitahumu bahawa kamu tidak akan berjaya? Tetapi dengar, kamu sudah sampai ke sini. Walaupun letih, walaupun terluka, walaupun tidak faham. Dan itu sudah cukup sebagai bukti bahawa Tuhan sedang menyokongmu. Kamu mungkin sedang berada di dalam lubang sekarang, seperti Yusuf. Mungkin kamu sedang dilupakan dalam penjara emosi. Tetapi percayalah, istana itu sudah ada dalam rancangan Tuhan. Dan jika kamu teruskan, walaupun dengan langkah yang perlahan, Dia akan mengejutkanmu. Sekarang, saya mahu mengajakmu untuk melakukan sesuatu. Kenapa tidak berhenti sebentar dan bertanya kepada Tuhan, apa yang Tuhan mahu ajarkan saya dalam proses ini? Apa yang Tuhan sedang sediakan yang saya masih tidak nampak? Ubah soalan itu. Tukar kenapa kepada untuk apa. Dan kamu akan mula melihat dengan mata iman apa yang masih tidak boleh dilihat dengan mata kasar. Kerana apabila segalanya nampak hilang, skim saat Tuhan sedang menulis bahagian paling indah dalam kisah hidupmu. Jangan berputus asa sekarang. Kamu tidak tahu apa yang akan datang. Dan semuanya akan berbaloi. Setiap air mata, setiap doa yang diucapkan dalam diam, setiap penantian yang menyakitkan. Lubang itu bukan pengakhiran. Penjara itu bukan pengakhiran. Itu hanya sebahagian daripada perjalanan. Tuhan masih menulis. Dan Dia belum selesai. Pernahkah kamu terfikir mengapa sesetengah kesakitan itu tidak hilang? Mengapa sesetengah luka memerlukan masa yang lama untuk sembuh, walaupun setelah banyak doa, nasihat dan cubaan untuk teruskan hidup? Mungkin tiada siapa yang tahu tentang ini, tetapi kamu menyimpan sebuah jeritan yang tidak terdengar di dalam dirimu. Sebuah perasaan yang dalam tentang ketidakadilan, ditinggalkan, kehilangan. Mungkin ia adalah pengkhianatan, sebuah kesedihan yang masih belum sembuh, sebuah kekecewaan yang memecahkan jiwamu menjadi sepihan kecil yang kamu tidak mampu untuk satukan. Dan pada masa itu, kamu bertanya, apa yang saya lakukan untuk layak menerima ini? Kenapa saya? Kenapa kesakitan ini masih ada, walaupun sudah lama berlalu? Tetapi bagaimana jika saya katakan bahawa kesakitan ini ada tujuan? Bagaimana jika saya katakan bahawa apa yang hari ini kelihatan seperti jalan buntu, sebenarnya mungkin permulaan kepada panggilan baru dalam hidupmu? Tuhan tidak pernah membazirkan satu kesakitan pun. Apa yang hari ini mematahkanmu, esok mungkin menjadi apa yang akan menyembuhkan orang lain. Kamu tahu, seringkali kita mahu Tuhan menggunakan kita, mahu Dia membawa kita lebih jauh, mahu Dia meletakkan kita di tempat yang tinggi. Tetapi kita lupa bahawa asas kepada segala yang benar dan mendalam dalam Tuhan melalui jalan kesakitan. Yesus sendiri sebelum Dia bangkit, terpaksa melalui salib. Sebelum kemuliaan, ada darah. Sebelum sudah selesai, ada pengabaian, penghinaan, kesepian. Dia menangis. Dia berpeluh darah. Dia menjerit kepada Bapa meminta kelegaan. Dan walaupun begitu, Dia teruskan. Ini menunjukkan bahawa merasai kesakitan bukan tanda kelemahan. Itu adalah tanda kemanusiaan. Tetapi teruskan walaupun dengan kesakitan, itu adalah iman. Itu adalah tujuan. Itu adalah penyerahan. Mungkin kamu sedang berada dalam kesedihan sekarang. Mungkin bukan kesedihan kerana seseorang, tetapi kesedihan kerana sebuah impian, sebuah perkahwinan, sebuah persahabatan, sebuah desi dirimu yang sudah tidak ada lagi. Dan tidak mengapa untuk merasa hilang. Tidak mengapa jika kamu masih tidak tahu bagaimana untuk keluar dari ini. Namun, apa yang Anda tidak boleh adalah membiarkan kesakitan ini merampas harapan daripada diri Anda. Anda tidak perlu memahami semuanya sekarang. Anda hanya perlu mempercayai bahawa Tuhan sedang menggunakan semua ini untuk menjadikan Anda seseorang yang lebih kuat, lebih peka, lebih bersedia. Ada kesakitan yang membuatkan Anda lebih empati. Pengalaman yang menjadikan Anda sumber penghiburan kepada orang lain.
Dan inilah maksud yang terkandung dalam Alkitab ketika ia mengatakan bahawa Tuhan menghiburkan kita supaya kita dapat menghiburkan orang lain dengan penghiburan yang kita terima. Kadang-kadang kita ingin mengetahui tujuan hidup kita. Kita menginginkan wahyu yang besar. Tetapi, bagaimana jika tujuan hidup Anda sebenarnya berada di sini? Dalam kesakitan yang telah Anda atasi. Dalam parut yang Anda bawa. Dalam proses yang telah Anda lalui. Sementara ramai yang sudah menyerah? Fikirkan sebentar, berapa ramai orang yang sedang menghadapi apa yang telah Anda hadapi? Berapa ramai yang berada di dasar lubang yang pernah Anda lalui tidak lama dahulu? Dan Anda masih di sini, berdiri tegak. Mungkin penat, tetapi hidup. Mungkin terluka, tetapi masih beriman. Tahu apa maksudnya? Itu bermakna Tuhan bukan hanya menyokong Anda, tetapi Dia mahu menggunakan pengalaman ini untuk mengangkat orang lain melalui Anda. Lihatlah contoh Nick Vujicic. Dilahirkan tanpa lengan dan kaki, beliau dibuli semasa kanak-kanak. Dia berfikir untuk membunuh diri pada usia 10 tahun. Bayangkan betapa dalamnya kesakitan seorang kanak-kanak yang merasa bahawa dia tidak akan pernah dicintai, dipeluk, diterima. Tetapi Tuhan menggunakan kesakitan yang dunia anggap sebagai hukuman, sebagai misi. Nick memutuskan bahawa kekurangannya akan menjadi saluran di mana Tuhan akan bertindak. Dan kini dia memberi inspirasi kepada berjuta-juta orang, menyampaikan mesej harapan, iman, dan mengatasi cabaran. Anda sedar? Kesakitan yang Anda bawa hari ini boleh menjadi kunci yang membuka hati seseorang esok. Apa yang membuatkan Anda menangis hari ini? Esok mungkin menjadi perkara yang memberi Anda kuasa untuk memberitahu seseorang, saya tahu apa yang Anda rasa, tetapi Tuhan boleh mengangkat Anda. Tiada apa dalam hidup Anda yang sia-sia. Tidak kira pengabaian. Tidak kira pengkhianatan. Tidak kira malam-malam yang tidak tidur. Tidak kira tidak yang Anda terima. Tidak kira diagnosis. Tidak kira perceraian. Tidak kira perpisahan yang tidak pernah Anda mahu beri. Semua ini sedang disulam, dengan tangan yang tidak kelihatan, oleh Tuhan yang mengubah kesakitan menjadi tujuan. Air mata menjadi kebijaksanaan. Luka menjadi pelayanan. Dan jika hari ini Anda merasa tidak mempunyai kekuatan, saya katakan, Anda tidak perlu melangkah besar. Hanya teruskan. Hanya bertahan 1 hari lagi. Hanya pegang iman. Walaupun ia hanya setipis benang, Tuhan tidak memerlukan banyak. Dia hanya memerlukan Anda untuk tidak menyerah. Adakah Anda ingat nasihat yang Anda ingin dengar? Kata-kata yang Anda harapkan seseorang katakan, hanya untuk memberi Anda kekuatan? Maka dengarlah sekarang, dari lubuk hati saya, Anda akan menang. Anda akan keluar dari ini lebih kuat. Anda akan membantu ramai orang dengan kisah Anda. Dan apabila itu berlaku, Anda akan faham bahawa kesakitan hari ini bukanlah pengakhiran. Ia adalah permulaan. Oleh itu, saya ingin mencabar Anda. Selama 14 hari, tulis setiap hari, sebelum tidur, 3 perkara yang Tuhan sudah lakukan untuk Anda, walaupun sekecil manapun. Tulis dengan keikhlasan. Doakan perkara tersebut. Dan pada hari ke-14, baca semula semuanya. Anda akan sedar bahawa, walaupun dalam kesakitan, Tuhan tidak pernah berhenti menjaga Anda. Dan apabila kesedaran ini muncul, sesuatu dalam diri Anda akan berubah. Anda akan sedar bahawa kesakitan Anda tidak mendefinisikan Anda. Ia mempersiapkan Anda. Ia memberi arah kepada Anda. Ia mengubah Anda. Dan, yang lebih penting, ia akan membawa Anda ke tempat yang Tuhan mahu Anda sampai. Ada kalanya kita merasa kita tidak cukup baik. Adakah Anda pernah merasa begitu? Se sente constantemente abaixo das expectativas dos outros e o pior de tudo, abaixo das suas próprias expectativas. Como se sempre faltasse algo. Como se doc no te aidesi o necesario para alcanar o que tanto deseja. Talvez doc eti tenha desistido de algumas coisas por aquilo acredito que no era capaz. Talvez doc je tenha dito, no su inteligente o suficiente, no tenho educado suficiente, no tenho os contatos certos, no nací em uma família rica,
Sutimido demais, Sudelho demais, Sujodem demais. E esas palabras pasaram essa dedade dentro de doc. Mas sabe o que mais di? Que, muitas vezes, acreditamos mais nas nossas limites do que nas promessas de Dias. Porm, Dias nunca chamu os perfeitos. Na dedade, se doc presta ateno, pareci eti que ele escolhe de propósito aqueles que ninguém escolheria. Mois tina dificuldade para falar. Mas fu escolhido para libertar uma nau inteira. Dadi era o mais nodo da sua casa. Mas fu unido como rei diante de todos que o desprezaram. Jeremias se fia como muito Jodim. Mas Dias colocu palabras de fogo em sua boca. Gideon era inseguro, cheio de medos. E Dias o chamu de homem valente. Dias no est procurados mais capacitados. Ele est procurados mais dispostos. Dispostos e dizer sim mesmo sem entender tudo. Dispostos e confiar mesmo sem der. Dispostos e obedecer, mesmo com medo. Quantas oportunidades doc je perdiu por achar que no era o suficiente? Quantas portas doc nem tentu bater por aqui je se imaginu sendo rejeitado? Quantos sonhos doc engadeto por acreditar mais nas suas falhas do que na capacidade de Dias age atreides de doc? Mas preste atenção nisso. Dias no te chama por que doc perfeito. Ele te chama por que tem propósito para sua vida. E o propósito de ele maior do que suas falhas, maior do que o seu passado, maior do que os erros que doc cometeu. Pedro negou Jesus tras dezes. E mesmo assim, foi escolhido para ser uma das colunas da igreja. Paulo perseguiu Kristus. E mesmo assim, foi levantado por Dias para escrever quase todo o Novo Testamento. Doc ainda acredita que Dias no pode te usar? Quem disse que precisa está tudo certo para comer? Quem disse que doc precisa te tudo resolvido para ser chamado? Talvez hoje doc olhe para sua vida e pense. Eu nem consigo controlar os meus proprios sentimentos, como Dias pode cuidar algo de mim. Mas exatamente e que ele entra. Ele entra quando doc se sente pequeno. Ele entra quando doc reconhece que precisa de ele. Ele entra quando o mundo te chama de improdel e ele diz, exatamente do que eu quero. Lembra de Maria? Uma adolescente pobre, de uma filha escuecida. E foi ela quem foi escolhida para carregar o Salvador do mundo. Dias nunca usou os criterios humanos. Ele no olha e apancia, o chuculo, o histrico de susi iso. Ele olha o corao. E o corao que diz, Dias, eu no tenho muito, mas eu tenho F. Esse corao muito ocho. Doc no precisa ser perfeito. Doc precisa ser disponível. Precisa dar o primeiro passo. Mesmo com medo, mesmo tremendo, mesmo inseguro. Sabe aquela ideia que doc te achou que era gro demais para doc? Pode ter sido Dias te mostrando pedacinho do seu propósito. Sabe aquele desejo profundo de ajudar pessoas, de impactar vidas, de fazer a diferença, mesmo sem saber como? Pode ser chamado disparado. E talvez tudo o que Dias espera de doc que pode se sabotar e chomech e confiar. Pode se comparar. Pode olhar para o lado e achar que o outro melhor. Kamu memiliki sesuatu yang tiada siapapun di dunia ini miliki. Kamu ada kisahmu sendiri. Luka-luka yang membentuk dirimu, suaramu yang unik, dan cara pandangmu yang istimewa terhadap kehidupan. Dan Tuhan ingin menggunakan semua itu. Pernahkah kamu sedar bahawa orang yang paling memberi pengaruh dalam hidupmu selalunya adalah mereka yang jujur, nyata, tidak sempurna tetapi tetap bertahan? Orang seperti Steve Hardy. Ya, pengacara yang terkenal di seluruh dunia itu. Dahulunya dia hanyalah seorang anak muda miskin, pernah tidur di dalam kereta, ditolak, dianggap tidak berharga. Namun begitu, dia tidak pernah menyerah. Dia yakin ada sesuatu yang lebih besar menantinya. Dan ketika dia sudah tidak punya tenaga lagi, dia berdoa, Tuhan, jika engkau ada sesuatu untukku, tunjukkanlah. Dan Tuhan menunjukkan jalan. Hari ini,
Selain menjadi tokoh terkenal, Steve menggunakan suaranya untuk berbicara tentang iman, tentang harapan, tentang permulaan baru. Kenapa aku ceritakan ini padamu? Kerana mungkin kamu sedang berada di tempat yang sama seperti dia dulu. Kehilangan arah, tak ada sokongan, bahkan mulai tidak percaya pada dirimu sendiri. Tapi walaupun begitu, kamu masih menyimpan potensi besar di dalam dirimu. Kamu tidak perlukan semua orang untuk percaya padamu. Kamu hanya perlu percaya bahawa Tuhan mampu mengangkatmu kembali. Dan bahawa kamu tidak berada di sini secara kebetulan. Kamu tidak dilahirkan hanya untuk bertahan hidup. Kamu dilahirkan untuk memenuhi satu tujuan yang istimewa. Dan jika kamu masih bernyawa hari ini, itu kerana Tuhan masih mahu menggunakanmu. Jadi, ini satu latihan untukmu. Selama 5 hari ke depan, setiap hari, tulislah satu perkara yang pernah kamu atasi. Ia boleh jadi perkara kecil. Mungkin sesuatu yang hanya kamu sahaja yang tahu. Tapi catatlah. Lihat kembali. Dan sedarlah bahawa kamu sebenarnya jauh lebih kuat daripada yang kamu fikirkan. Bahawa kamu telah melalui hal-hal yang dulunya terasa mustahil untuk diatasi. Dan ingatlah, Tuhan yang menggunakan orang biasa untuk melakukan perkara luar biasa, adalah Tuhan yang sama yang sedang memandangmu sekarang. Menunggu hanya satu perkataan, ya. Adakah kamu bersedia? Ada hari-hari di mana rasanya seluruh dunia menentangmu. Kamu berdoa, tetapi langit terasa tertutup rapat. Kamu menangis, tetapi seolah-olah tiada siapa yang mendengar. Kamu cuba bertahan, tetapi semuanya tetap sama. Dan di dalam hatimu mulai muncul keraguan yang sunyi. Adakah Tuhan sudah melupakan aku? Adakah Dia mendengar doaku? Kita sering kaitkan iman dengan perasaan. Bila kita rasa damai, kita fikir kita dekat dengan Tuhan. Bila kita rasa kehangatan atau emosi, kita fikir Tuhan sedang bekerja. Tapi bagaimana bila kita tak rasa apa-apa? Bila semuanya terasa hambar, dingin, dan sunyi? Di sinilah letaknya penipuan terbesar. Menganggap Tuhan hanya hadir bila kita rasa sesuatu. Padahal, iman sejati bermula saat rasa itu hilang. Iman bukan bergantung pada emosi. Iman adalah terus percaya walaupun tiada petunjuk di depan mata. Berapa kali kamu ingin menyerah kerana semuanya nampak sia-sia? Berapa kali kamu mengeluh, "Aku penat, Tuhan. Aku tak mampu lagi," tapi anehnya, keesokan harinya kamu tetap bangun. Mungkin sambil menangis, mungkin tanpa semangat, tapi kamu tetap bangun. Dan skim iman. Iman bukan berjalan saat semuanya terang. Iman adalah melangkah walaupun dalam gelap, walaupun terjatuh, walaupun ketakutan. Iman adalah berani berkata, "Aku tak nampak, tapi aku percaya. Aku tak rasa, tapi aku tetap melangkah." Ingat Noe? Dia membina sebuah bahtera selama bertahun-tahun tanpa pernah melihat setitik pun hujan. Orang mentertawakannya. Panggil dia gila. Tapi dia terus taat. Dia tidak membina bahtera kerana bukti. Dia membinanya kerana satu janji daripada Tuhan. Skim iman. Sekarang cuba fikir, berapa kali kamu ragu pada janji Tuhan hanya kerana keadaan di sekelilingmu berkata sebaliknya? Berapa kali kamu hampir menyerah hanya kerana masa berlalu dan belum ada yang berubah? Tapi skim hakikat iman. Terus berjalan walaupun waktu terasa lama. Terus percaya walaupun pintu-pintu masih tertutup. Tuhan belum selesai denganmu. Dan Dia masih menunggumu untuk terus percaya. Ia tetapkan hati yang teguh, walaupun jiwa mahu melarikan diri. Bagaimana jika saya katakan bahawa mukjizat terbesar dalam Alkitab tidak berlaku pada hari-hari perayaan, tetapi pada hari-hari penuh keputusasaan? Petrus hanya dapat berjalan di atas air ketika ribut melanda dengan kuat. Daniel hanya merasai pembebasan apabila dia dibuang ke dalam gua singa. Paulus dan Silas hanya melihat rantai mereka terputus setelah mereka dipukul dan dipenjarakan. Anda faham, bukan? Bukan dalam keselesaan bahawa iman itu muncul, tetapi dalam kekacauan, dalam kegelapan, di lembah. Dan mungkin hari ini Anda berada tepat di tempat itu. Di lembah, di dalam gua,
di tengah ribut, dan segala-galanya dalam diri Anda menjerit untuk berhenti. Segala-galanya dalam diri Anda menjerit untuk berhenti percaya. Tetapi saya di sini untuk mengingatkan Anda, teruskan. Walaupun tidak merasa apa-apa, walaupun tidak melihat apa-apa, walaupun tidak mendengar jawapan. Kerana diamnya Tuhan tidak pernah bermaksud Dia meninggalkan Anda. Mungkin Dia sedang menguji iman Anda. Atau mungkin Dia sedang mematangkan Anda. Atau, siapa tahu, Dia sudah mula menggerakkan segala sesuatu, dan Anda masih belum mampu melihatnya. Anda tidak melihat benih tumbuh di bawah tanah. Tetapi ia sedang berkembang. Anda tidak mendengar tulang-tulang terbentuk di dalam rahim seorang ibu. Tetapi mukjizat sedang berlaku. Begitu juga, Tuhan sedang bekerja dalam diam. Di belakang tabir. Di tempat yang tidak dapat dicapai oleh pandangan manusia, tetapi di mana tangannya bertindak dengan sempurna. Anda mahukan contoh nyata tentang iman yang tetap walaupun tanpa perasaan? Tyler Perry, kini salah satu nama terbesar dalam industri hiburan di Amerika Syarikat. Tetapi untuk waktu yang lama, tiada siapa yang percaya padanya. Dia menulis drama yang tidak ada siapa yang mahu tonton. Teater kosong. Penolakan, kegagalan, dan setiap kali percubaan gagal, dia berdoa dan kesunyian seolah-olah menjerit. Tetapi walaupun begitu, dia terus menulis, terus berkarya, terus mempercayai. Dan apabila waktu yang tepat tiba, segalanya berubah. Bukan sahaja dia diangkat, tetapi kisahnya mula memberi inspirasi kepada jutaan orang. Inilah iman. Iman yang tetap walaupun segala-galanya mengatakan tidak. Iman yang tidak bergantung kepada hari ini untuk percaya pada esok. Dan jika hari ini Anda merasa letih, kosong, tiada tenaga, Tuhan tahu batasan Anda. Dan Dia tidak akan membiarkan Anda diuji melebihi apa yang Anda mampu tanggung. Tetapi Dia juga tahu bahawa iman Anda sedang membawa Anda ke tahap yang baru. Oleh itu, tarik nafas dalam-dalam. Pegang kuat-kuat. Anda tidak perlu faham semuanya sekarang. Anda hanya perlu terus percaya. Berbicara dengan iman. Berbicara dengan air mata, jika perlu. Tetapi berbicara. Dan lihatlah apa yang akan berlaku dalam diri Anda. Kedamaian akan mula kembali. Harapan akan kembali menyala. Dan iman akan memegang Anda, hari demi hari. Anda tidak perlu melihat untuk percaya. Anda hanya perlu teruskan. Kerana walaupun sekarang segala-galanya kelihatan gelap, matahari keadilan sedang datang. Dan iman Anda, walaupun kecil, walaupun diam, sedang menyentuh hati Tuhan. Dan Dia tidak akan pernah meremehkan hati yang memilih untuk percaya walaupun semuanya kelihatan hilang. Teruskan. Kerana mukjizat Anda sudah bermula.